Dan untuk memudahkan cerita ataupun dalam erti kata lain, IR 4.0 ini untuk menggalakkan peralihan industri. Saya mengambil satu contoh, industri perusahaan kecil dan sederhana PKS. Untuk keluar dari kepompong lama, PKS digalakkan melabur dalam sistem automasi dan pemodenan. Dari menjaja dan berniaga secara kecil-kecilan, pengusaha-pengusaha perlu ambil langkah yang bijak dan tepat menerapkan teknologi pintar, tingkatkan pengeluaran mereka, juga tingkatkan daya saing mereka. Tujuannya adalah untuk luaskan pasaran. Pastinya bukan sahaja di pasaran domestik, malah diekspor ke luar negara. PKS diakui sebagai nadi ekonomi negara yang merangkumi 98.5% jumlah perniagaan di negara ini dan sasaran untuk merealisasikan Malaysia sebagai hub pengeluaran. Jadi betul tak, Beb? Betul, Ivan. Suatu perkongsian yang menarik. Tahniah Malaysia. Baik, Ivan. Saya menerima isyarat. Kita akan kembalikan segmen ini bersama rakan setugas. Silakan. Terhibur sebentar saya. Baik, itu antara imbasan dan juga kejayaan dasar dan juga strategi peruntukan tahunan oleh Kerajaan Pakatan Harapan melalui belanjawan yang lalu. Betul. Kita juga akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di bangunan Parlimen yang berada di sana, Radin Robin dan juga Akmal Hafiz. Tapi sekarang ini kita akan bersama dengan Akmal Hafiz untuk membawakan perkembangan terkini di Dewan Rakyat ataupun di bangunan Parlimen untuk membawakan kepada kita keadaan terkini dan juga perkembangan sempena dengan pembentangan belanjawan 2020. Silakan Akmal. Baik, Hazel dan Ismail, sekarang saya berada di studio mini RTM di Parlimen dan pastinya pembentangan belanjawan 2020 ini dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Dan ketika ini saya bersama-sama dengan tetamu di studio. Telah pun bersedia bersama dengan saya Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Terima kasih, Imam. Baik Prof, kalau kita lihat sendiri ini merupakan pembentangan belanjawan kali kedua untuk Pakatan Harapan dan pastinya seluruh rakyat Malaysia berharap mungkin Prof boleh kongsikan apa yang boleh rakyat letakkan harapan kepada pembentangan belanjawan 2020 ini? Dan saya melihat bahawa belanjawan ini amat penting. Satu, signifikan dari sudut perubahan dari segi rancangan Malaysia ke-11, ke-12. Kedua, dari wawasan 2020 bergerak ke wawasan kemakmuran bersama. Bermakna sudah pasti ekspektasi dan harapan amat besar. Satu, apakah akan membawa perubahan, anjakan besar dalam kos sara hidup mereka. Khususnya yang berkaitan dengan kemudahan asas mereka dari segi pakaian, dari segi makanan, penginapan. Apakah akan ada perubahan? Kedua, adakah akan ada peluang pekerjaan yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, saya rasakan bahawa pembudayaan dari sudut nilai kesejahteraan. Adakah kesejahteraan nilainya akan berubah dengan bajet yang akan diperkenalkan dalam konteks bajet 2020. Sudah pasti ia juga akan membabitkan reformasi institusi yang saya rasakan mahu melihat dari sudut bukan sekadar satu pembentangan belanjawan, tapi sejauh manakah ia diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Apakah akan wujud satu koordinasi baru di antara mereka yang merangka, melaksana dan kerana juga perkukukan mereka dengan pendapatan yang akan mengubah skill mereka. Yang ketiga, saya rasakan juga kita perlu melihat dari apakah akan wujud koordinasi di antara elemen-elemen pendidikan dan juga yang bersifat teknikal ini ke arah perubahan peluang pekerjaan kepada golongan belia khususnya. Dan apakah sektor pendidikan ini mampu untuk membawa perubahan bukan dari sudut sains, teknologi dan ekonomi semata-mata, tapi sains kemasyarakatan dengan meningkatkan geran-geran penyelidikan yang jauh lebih besar supaya bila kita merentasi bajet 2020 ini, kita tidak melihat sekadar perubahan dari sudut persaingan ekonomi dan juga sains dan teknologi yang sedang berubah ke arah revolusi industri 4.0. Kini seperti pada yang dinyatakan tadi, saya berada di lobi Parlimen dan kalau dapat dilihat di sini juga sudah pun ramai yang berhimpun terutamanya dari pihak media untuk meliputi ataupun mendapatkan liputan terkini berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2020 seketika nanti. Dan apa yang juga kami dapat bawakan terkini dari lobi Parlimen, beberapa
menteri kabinet juga telah pun tiba, dan antaranya yang telah pun masuk ke dalam Dewan tadi iaitu Yang Berhormat Syed Saddiq Abdul Rahman dari Kementerian Belia dan Sukan, juga telah pun bersama-sama di dalam Dewan Ketua Setiausaha Negara sendiri iaitu Tan Sri Dr. Ismail Haji Bakar untuk mengikuti perkembangan dan juga pembentangan Belanjawan 2020. Dan kalau dilihat di luar ni juga bukan sahaja pihak media yang menanti-nantikan ataupun bersama untuk menunggu ketibaan Yang Berhormat Menteri dan juga Timbalan Menteri serta pegawai kerajaan tertinggi yang lain. Kalau di sebelah bahagian di sidang media Parlimen juga ada beberapa sidang media yang dilakukan berkenaan dengan belanjawan. Ini juga antara yang terkini juga yang dapat kongsikan di sekitar lobi Parlimen ini. Dan kalau tadi dapat diringkaskan, lebih kurang 3.15 minit petang Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun tiba di Parlimen, dan sekarang masih lagi kita menunggukan ketibaan Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng, Menteri Kewangan Malaysia, untuk tiba di Parlimen dan seterusnya membentangkan Belanjawan 2020. Dan kami akan terus bawakan secara terperinci dan juga lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan terkini dari lobi Parlimen dan juga seterusnya ke arah pembentangan seketika ini. Jadi terus setia bersama kami, dan kita kembali bersama dengan Ismail dan juga Hazel di Angkasa Puri. Terima kasih Redwin untuk perkembangan dan juga laporan dari semasa-semasa yang dibawakan oleh rakan-rakan penyampai di bangunan Parlimen. Kita teruskan dengan perbincangan kita. Mungkin doktor boleh menjawab, kalau kita lihat pada Profesor Dr. Siva Murugan Pandya tadi ada menyebut mengenai penambahbaikan yang sering dilakukan. Tetapi apabila kita membandingkan dengan Belanjawan 2019, contohnya fokus kepada subsidi bersasar dan juga pembayaran semula bagi cukai GST dan sebagainya, adakah sebahagian daripada perkara-perkara itu sudah mula direalisasikan, dilaksanakan sebelum kita menganjak kepada Belanjawan 2020? Okey, bercakap berkenaan dengan subsidi minyak kan. Rasanya subsidi minyak mekanisme yang baru tu, jadi tak berlaku ketirisan kat situ. Jadi saya rasa itu pun satu bentuk pembaharuan jugalah, tetapi of course bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Datuk Jalilah mengangguk di situ. Mungkin berkongsi juga sentimen yang sama. Ya, saya setuju. Telah banyak yang dibincangkan di surat khabar dan online news semua. Memang patutnya kita sasarkan kepada golongan yang pendapatannya berkurangan. Kerajaan mesti sudah tentu akan buat kajian setakat mana yang dapat melayakkan diri untuk mendapatkan subsidi-subsidi ini. Kalau tidak, orang macam rakyat yang membawa kereta mewah pun dapat subsidi. Jadi maknanya penerapan kepada atau target kepada golongan yang kita sasarkan tu tak sampai sepenuhnya. Baik, itu satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama dalami dan kenali dengan lebih lanjut, kerana kalau kita melihat kepada bagaimana pemberian kepada golongan sasar itu mungkin diberikan banyak kepada golongan yang mendapat bantuan sara hidup dan sebagainya, yang berpendapatan 4,000 ke bawah bagi isi rumah. Tetapi ada juga suara-suara rakyat mengatakan bagaimana dengan kami yang di golongan pertengahan ataupun sebahagian golongan B40 yang tidak tersasar pun dengan segala peruntukan yang diberikan oleh kerajaan itu. Jadi dalam hal ini, adakah ia satu peruntukan yang seimbang ataupun hanya satu peruntukan yang dalam kuantiti yang kecil untuk golongan yang kecil? Sebab tu kerajaan perlu membuat kajian yang mendalam. Kena melihat kepada tahap pendapatan dan kemampuan mereka untuk menyara sara hidup masing-masing, ya. Dan lapangan terbang, carian hotel minit terakhir mungkin mahal. Oh wow, harga hebat. Dengan app Trivago, mudah untuk saya mencari hotel di minit terakhir dan masih boleh dapat harga yang hebat. Hotel Trivago. This year, something wicked returns. One can never be too careful. Ini termasuklah hasrat untuk pelaksanaan inisiatif sosioekonomi yang akan memberi kesan langsung terhadap transformasi digital yang berterusan di bawah revolusi industri keempat ataupun IR 4.0. Dan kalau bercakap mengenai ini juga, bahawa ada banyak lagi inisiatif lain sebenarnya yang mahu didengar oleh orang ramai mengenai kos sara hidup seumpamanya. Bagaimanakah kos sara hidup ini dapat membantu golongan daripada B40, M40 dan juga T20 untuk merapatkan jurang yang kita lihat ketika ini agak
setara daripada segi pendapatan rakyat. Dan kita boleh lihat bahawa kebanyakan ahli ekonomi juga mahukan harapan bahawa belanjawan kali ini juga perlu memberikan hala tuju yang sudah pastinya lebih besar, dan ini akan memberi tumpuan kepada beberapa pertumbuhan mampan. Dan itu sedikit teaser ingin dapat saya kongsikan. Namun ada pelbagai lagi isu-isu yang akan diketengahkan, dan untuk itu sekian saja daripada sini. Saya akan kembali mungkin sekali lagi untuk memberikan apakah maklumat-maklumat tambahan khas daripada Parlimen. Terima kasih rakan tugas Selina Zakaria dari Parlimen. Kurang 20 minit lagi sebelum pembentangan belanjawan negara oleh Menteri Kewangan kita Lim Guang Eng yang jadualkan pada jam 4 petang nanti. Kita masih lagi bersama dengan dua tamu kita di studio nak bincangkan banyak perkara hari ini. Aileen, teruskan soalan berikutnya. Kita teruskan mengenai isu pekerjaan. Janji kerajaan mewujudkan 3 juta pekerjaan. Mampukah ia direalisasikan? 3 juta tu bagi saya, kalau kita tengok kemampuan ekonomi dengan mengambil kira mungkin ada pakej-pakej rangsangan ataupun pertumbuhan sumber baharu yang jumpa, bagi saya 3 juta tu boleh dicapai, boleh diterima akal untuk numbers. Moving on October 5th, Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad launched the Shared Prosperity Vision, the Pakatan Harapan government's roadmap for Malaysia to progress a nation towards becoming a real Asian tiger once more within a span of just 10 years. Now, the main aim of the Shared Prosperity Vision is to provide a decent living standard to all Malaysians, regardless of their ethnicity, social class and location, by the year 2030. It is believed that Budget 2020 will be based on the essence of the Shared Prosperity Vision 2021-2030. Minister of Entrepreneur Development, Datuk Seri Muhammad Ridzuan Mat Yusof, said that this was because the vision was capable of helping and boosting the purchasing power of the low-income earners. In the lead up to today's tabling of Budget 2020, many experts and representatives from various associations have given their feedback on what they would like to see later in the Finance Minister's speech. Focus points, including trade, housing and development, as well as general population income, will become highlights for this year's budget. Malaysia's retail sector posted an average of 4.2% during the first 6 months of 2019. However, there are also businesses that recorded losses of up to 30% this year. The Malaysian Retailers Association hopes that the government would continue to provide incentives and allowances to low-income groups such as the B40. This will help increase consumer purchasing power, which in turn will also help boost the tourism sector. We see that the country need to stimulate, the economy of the country. Very important because lately the retail market is very soft, So we hope that the government can stimulate the economy by, building more infrastructure, create more foreign investors to come into Malaysia, so that every one of us has more money to spend. The housing and development sector also wishes to see tax incentives for their developers, along with easier payment methods for new home owners. Real Estate and Housing Developers Association REDA hopes the government can reduce the cost of running a business by up to 10%, especially for developers. We are hoping that the cost of doing business can be reduced so that whatever savings that we have can be passed on to consumer in terms of lower property prices. Among these are actually compliance costs that is affecting us. Example, like various state government are actually charging us development charges, higher loan conversion premium. So this could all be looked at in a wholesome manner. You cannot say tolerate, tapi janji dah buat, hapuskan itu, janganlah. Jadi kerajaan dulu sebelum itu pilihan raya dah janji hapuskan. Sekarang teruklah. Macam saya kata daripada awal kita kena tahu tanggungjawab kita. Kalau kita dah pinjam, tanggungjawab kita bayar. Betul. Kalau kita ada satu semangat nak bayar, kita akan cari jalan. Kalau memang kita otak kita tak nak bayar, macam-macam kita akan bagi. Yalah, sudah ada kerja gaji 20,000 pun kita tak nak bayar. Ya. Jadi bagi saya, PTPTN ini adalah satu
dia tak boleh anggap itu sebagai satu hak tau. Ini sebagai satu tanggungjawab. You terima wang PTPTN ni wang rakyat. You kerja sebagai seorang pelajar, you wajib lulus cemerlang. Bukan kerja lain pun. Kalau you cemerlang, you dapat 4 apa kita panggil CPA itu, you tak payah bayar. Kalau you dapat 3.8 pun tak payah bayar. Sudah kenapa kita tak nak jadi excellent? Saya ramai kawan-kawan saya yang anak dia student memang dapat dean list, dia boleh pilih kerja. Maaf cakaplah, anak-anak kena faham. Kadang-kadang ni orang yang nak bagi kita kerja tengok what is the added value yang you ada, yang you can boleh prosperkan syarikat. Kalau kita tengok mereka tu pun malas, tak ada kreativiti, tak ada inovasi, susah. Betul. Orang yang tak ada lulusan universiti pun boleh jadi kaya-kaya. Kita tengok kitanya Tan Sri Lim Gotong, dia tak masuk universiti. Tak boleh tulis lagi. Tak boleh tulis lagi. Nama dia salah. Tak ada masuk universiti. Maksud saya, lulus universiti bukan satu jaminan kita boleh terus dapat kerja dan jadi kaya-kaya. Tak. Yang penting adalah kita punya diri sendiri. Ya betul. Kalau kita ada kepakaran macam kata profesor dia, you boleh buat tuition kelas. Tuition kelas ni memang banyak, memang boleh buat duit lah. Banyak. Berbalik kepada realiti sekarang ni. So, pelajar sekarang ni memang ataupun graduan lah, lihat susah nak bayar PTPTN sebab gaji tak cukup dan sebagainya. Jadi apa yang tawaran yang mungkin kerajaan boleh offer kepada graduan ni lah yang susah sangat nak bayar ni, potongan 20% ke ataupun bagi diskaun. Memang dah kerajaan bagi diskaun. Sudah, banyak cara dah bagi. Macam kata doktor, saya sangat setuju lah. Kalau dah ada bekerja, itu adalah tanggungjawab majikan, pastikan mereka bayar. Sama ada kita boleh buat satu akta baru ke pemotongan. Kalau tanpa akta, tanpa punca kuasa, kita tak boleh buat. Betul. Macam kata pemotongan untuk EPF kan. So PTPN ni mungkin membentukkan satu akta supaya membolehkan kita buat pemotongan berjadual. Mereka yang belum ada kerja ini, so macam kata kita katalah, kita kena berikan satu galakan supaya mereka mungkin kena tukar kos. Sebab kita tahu kadang-kadang ada kos yang memang tidak ada pasaran untuk bekerja. Jadi kadang salah pilih kos, kadang-kadang tu nak masuk kerana nak masuk universiti, mak bapak suruh. Saya nak cadangkan kepada mak bapak lah, kita kena tengok kemampuan anak kita. Sebenarnya sekarang ni yang paling banyak mudah kerja adalah kita kemahiran. Kalau kita punya skill akademik tak berapa hebat macam profesor kan, bagi dia kerja. Okey, dia suka merempit. Okey, kau pergi repair motor. Pergi buat betul sekarang. You suka K-pop. Jangan hina pada itu. Jangan pernah hina. Ada value di situ. Ya, saya minta anak saya, you cannot study jual kereta macam bapa. Vincent Tan, dia jual insurans ya. Ya, dia jual insurans. Saya punya isteri saya cikgu, dia ada nak murid dia bila bagi tahu mak bapak macam ni, mak bapak yang mana boleh terima tu bila hantar anak dia, lepas dia kata cikgu cakap betul. Tidak dilaksanakan kerja-kerja sukar ini, saya fikir itu adalah soalan yang susah untuk saya jawab. Ini adalah realiti. Ini menyentuh apa yang kita bincang tadi, menarik apa yang Syarif sebut, dan saya akan pergi ke sana sekejap sekali lagi. Tapi saya mungkin akan tanya Kristi juga, kerana ini serupa dengan apa yang kita bincang tadi. How far should the government interfere in business apabila tugas dan mandat kerajaan adalah untuk memastikan dalam sektor-sektor mana? Adakah sektor-sektor tertentu? Di mana sudah tentu dan jelas bahawa keuntungan luar biasa itu wujud, saya tak segan untuk kata bahawa tugas kerajaan campur tangan. Saya memang dari segi ideologi ekonomi memang kiri sedikitlah. Kalau seorang yang kanan, yang pro market, yang pro pasaran, mungkin dia akan kata seboleh-bolehnya kerajaan ni jangan campur tangan langsung. Biarlah pasaran yang menentukan segalanya. Tapi market failure itu sudah tentu dan jelas berlaku dalam dunia ini. Okey, itu kata kita mahu pergi kepada apa kata rakyat, netizen. Kita kembali kepada Naila Huda kali ini dengan lebih sempurna. Naila, apa kata netizen? Rumah mampu milik, isu hangat. Dan apa yang dikatakan oleh kalangan netizen mengenai isu rumah tidak mampu milik ini berhubung dengan Belanjawan 2020, kita melakukan pemerhatian menerusi satu kaji selidik di astroawani.com mengenai Belanjawan 2020. Apa soalan dia? Apa inovasi baru untuk selesaikan masalah rumah tidak mampu milik? Dan kita lihat jawapan yang paling banyak dipilih rakyat Malaysia ataupun segelintir rakyat Malaysia melakukan kaji selidik ini. 55% responden memilih jawapan larangan jadikan hartanah produk pelaburan. Diikuti dengan pilihan kedua, 19% memilih pilihan galak menetap di luar bandar, tingkat kualiti pengangkutan awam ke bandar.
diikuti dengan 20% rekaan rumah lebih kecil murah untuk bujang dan paling sedikit mendapat pilihan tidak perlu beli rumah, kukuhkan pasaran sewa. Tapi saya rasa saya nak fokus kepada pilihan larangan jadikan hartanah produk pelaburan dan mungkin boleh menyentuh balik kepada apa yang Puan Madeline sebut tadi mengenai market forces dan apa kerajaan campur tangan kerajaan dan bagaimana market forces boleh menentukan bagaimana solusi atau penyelesaian kepada isu tersebut. Jadi bila bercakap tentang hartanah dan harga rumah atau rumah tidak mampu milik ni, bagaimana market forces boleh menentukan dengan isu rumah tidak mampu milik, ataupun adakah ini sesuatu perkara di mana kerajaan perlu campur tangan? Ini soalan saya kepada Puan Madeline. Okey, memang seperti apa yang Syahril kata, dalam ekonomi ini memang pandangan berdua ni sering bertentangan. Tapi ada juga yang mengatakan ada jalan tengah. Okey, jalan tengah ni. Tapi ayat yang sering digunakan tadi ialah market forces. Ya. Memang kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang, terlalu banyak peluang diberikan kepada pasaran untuk menentukan, khususnya dalam industri rumah ni, sektor pembinaan rumah dan sebagainya, sehingga to a point that sampai saya rasa macam seolah kerajaan sampai sebut tadi lah, there is no political will. Saya tertarik, you know why? If you look at Singapore has a very interesting example. Semasa saya membuat kajian, semasa saya mengikuti program saya di Sarjana dulu, Singapura dijadikan sebagai contoh. Dan pada ketika itu, semua orang, kajian kami menunjukkan, you tanyalah Singaporean, nobody wants to stay dekat rumah flat dan sebagainya. But dalam masa less than 10 years, how did Singapore do it? The government steps in. The government steps in and come up with policies yang bukan saja hanya disebabkan sebab masalah kita, polisi kita reaktif. Kita bila berlaku je masalah, apa macam mana kita nak buat. Jadi itu yang menyebabkan dia detached tau. Dia jadi silo. Dia cuma sekadar untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak melihat benda yang dalam lebih luas lagi, yang lebih holistik. So bagi saya, kalau kita nak menyelesaikan, you really have to bring all the key players. Now if you cannot purely biarkan pasaran untuk menentukan, sebab pasaran dia ada matlamat dia. Kerajaan juga tidak boleh juga dibiarkan 100% sebab kerajaan juga dia ada matlamat dia. Mungkin for political reason, and you must understand election is every 5 years. So everybody don't want to become statesman, they just want to become politician. 快点做功课，不要发呆。你知道吗？这里的路灯我给钱的，读书读好好来，不要玩。他最大的贡献就是劝我做一些他自己也不做的事情啊，好好读书哦。哎呀，你做什么你？这里全部东西很贵的，我给钱的。这课本是学校免费给我的，怎么可能是你给钱的呢？Wah, Meling, kenapa marah sangat nih? Abang tu lah, semua benda dia bayar, semua benda mahal. Sabar, Meling, sabar. Memang说lama saya sabar。但是什么？哥，你也是要帮他啦。但是你要想想看啊，你哥哥也说的没错哦。怎么会是没错呢？他只是一个……你要改变你的想法。你是受过教育的人，你哥哥是做生意的吗？做生意的人也有对国家有贡献吗？什么？所以他现在贡献是炒粿条了？炒粿条也是做生意吗？炒粿条也有给税啊，比如 income tax。所以他才给了多少钱罢了。想想看，这些钱也是他辛辛苦苦赚回来的哦。你哥哥跟其他生意人一样，都有还 tax， 政府收了他们的钱，去做一些对国家有好处的事。你看，马路、路灯、地方发展，还有那些钱，也被用来准备学校的课本。免费食物给需要的学生，还要出粮给你老师嘞。
maupun pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan serta semua rakyat Malaysia yang dikasihi. Marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kerana berkat rahmat Tuhan, Malaysia kekal aman, stabil dan makmur. Terlebih dahulu, izinkan saya menzahirkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi dan mengucapkan tahniah atas pemasyuran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Saya dengan rendah hati berdiri di sini untuk membentangkan Belanjawan 2020 yang merupakan belanjawan kedua di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Bagi meraihkan kejayaan negara berada di landasan yang tepat untuk menjadi negara maju. Wawasan 2020 akan berjaya jika tidak disebabkan oleh skandal kewangan, rasuah dan salah tabir urus oleh kerajaan terdahulu. Belanjawan Pakatan Harapan pertama yang dibentangkan pada tahun 2000. Yang berhormat, masa untuk membahas belum mula lagi. Ya, silakan. Reformasi institusi dan dasar berjiwa rakyat bagi memperbetulkan pengiringan kewangan dan salah guna kuasa yang berleluasa di bawah pentadbiran terdahulu. Belanja hasilan saksama ke arah kemakmuran bersama. Jangan mengganggu semasa Menteri Kewangan membuat ucapan. Kerajaan dan meneruskan maklumat wawasan 2020 dengan trajektori pertumbuhan baharu berasaskan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada Langkawi. Tan Sri Yang Di-Pertua, mutakhir ini ekonomi dunia berada dalam situasi tidak menentu diakibatkan oleh perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan negara lain, terutamanya Republik Rakyat China. Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF telah menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 daripada 3.9% pada Julai 2018 kepada 3.2% pada Julai 2019. Pertubuhan Perdagangan Dunia atau WTO juga telah menurunkan unjuran pertumbuhan perdagangan barangan dunia bagi tahun 2019 daripada 2.6% pada April 2019 kepada 1.2% pada Oktober 2019, iaitu kadar terendah sejak tahun 2009. Dalam iklim ekonomi sedemikian, sebagai sebuah negara perdagangan, tidak ekonomi Malaysia akan terkesan berbanding suku sebelumnya. Kerajaan juga telah berjaya mengawal inflasi pada 0.2% dalam separuh pertama 2019 berbanding 1% pada 2018 dan 3%. 然后只要把当下做得好，未来一定是会好的。3、2、1，来。呢是賓力達 from Sarawak， 唔是學堂嘅，呢是阿特字。 连接你的 PVR 已开始 on demand 观赏，按 Home 进入 Setting， 选择 Network， 然后 WiFi， 输入 password 之后就可开始 on demand 观赏了。
是进入半决赛的最后一班车了。选手催泪故事感动全场，他一定要重新的再飞起来。今天这2位专程来让我们掉眼泪的。有缺陷的人生才是美丽。半决赛临门一脚，谁去谁留？2位是同分的。我们保留的是 Astro 经典名曲歌唱大赛，星期六晚8点30分 ，Astro AEC。第一场的厮杀，男主是非常有 plan 的。我们第一颗这个能量石呢，就会在今天这一刻出现。可以，打仗太多了。跑得这么快，为什么会杀他？交火男神星期日晚11点 ，Astro AEC， 你也可以 on demand 点播。很多人会很快的，就是看过这儿就走，看过那儿就走。我不太喜欢那样，我更愿意把自己融入到这个环境当中，像当地人一样去生活。明星深度旅行体验慢综艺，漫游全世界，每周5晚10点，爱奇艺全球电视首播。死亡並唔係終結，佢開始第2人生，愛上黑幫千金，與黑幫黑警生死較量，佢嘅第3人生又會係點嘅呢？解決師10月14號隆重上映 ，Astro LOD 與 On Demand 點播。停住！我去遛个弯儿，不行，我爸得让他来体验一下这个。孙叔叔的一路成年，说到我都真的说到我心里了。哎呀，别那个。策略虽然比以前的地方多，但是我很难忍受啊。我就准备这样秘密行事。没见过一个骑单车逃跑的老人吗？一路成年，星期六晚8點30分 ，Astro 全家 HD， 你也可以 On Demand 點播。方力申係唔係真名先？係真名嚟㗎。我有個花名叫做萬刀甲。方力申斬咗3個頭，祝福我永遠唔出人頭地。我一路咧都覺得我自己唔係一個好有野心嘅藝人，可能喺游水裏邊咧，以前係用晒啊。鄧麗欣你自己講，有啲咩講啊？喂，真係10年真係好可惜，點解你哋 keep 唔到咧？會唔會復合咧？哇！呢個問題咁難嘅。天下第一 Friend 2，星期日晚8點半 ，Astro 華麗台。死亡並唔係終結，佢開始第2人生，愛上黑幫千金，與黑幫黑警生死較量，佢嘅第3人生又會係點嘅呢？解決師10月14號隆重上映 ，Astro LOD 與 On Demand 點播。Pada saya, dalam berhutang untuk memastikan kita tidak akan terbeban atau terjerat dengannya, kita perlu ada perancangan. Sebelum kita mendapatkan apa-apa pinjaman, cubalah kita terlebih dulu dapatkan nasihat untuk menguruskan hutang atau keuangan daripada pihak yang sepatutnya. Dan bersiap sedialah dengan simpanan untuk masa depan. Sifat tanggungjawab dan berdisiplin haruslah perlu diterapkan dalam diri kita untuk memastikan yang kita akan dapat menguruskan hutang atau keuangan kita dan boleh dilaksanakan kemudian nanti. Saya pilih untuk urus。停住！我去遛个弯儿。不行，我爸得让他来体验一下这个。孙叔叔的一路成年，说到我都真的说到我心里了。哎呀，别那个。策略虽然比以前的地方多，但是我很难忍受啊。我就准备这样
命运神色。没见过一个骑单车逃跑的老人吗？一路成年，星期六晚8點30分 ，Astro 全家 HD， 你也可以 on demand 點播。方力申係唔係真名先？係真名嚟㗎。我有個花名叫做萬刀甲。方力申斬咗3個頭，祝福我永遠唔出人頭地。我一路咧都覺得我自己唔係一個好有野心嘅藝人，可能喺游水裏邊咧，以前係用晒啊。鄧麗欣你自己講，有啲咩講啊？喂，真係10年真係好可惜，點解你哋 keep 唔到咧？會唔會復合咧？哇！呢個問題咁難嘅。天下第一 Friend 2，星期日晚8點半 ，Astro 華麗台。人生總要克服種種挑戰。On demand, I will do everything I can to save this hospital. You have cancer. 凡事都瞬息萬變。There's hope with surgery. I'm Dr. Sean Murphy. 但有時候奇蹟總在冥冥中發生。I see something abnormal. Are you looking for guidance from me? Catch up 最新集數及 box set， 追看全套劇集 On demand。maupun pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan serta semua rakyat Malaysia yang dikasihi. Marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kerana berkat rahmat Tuhan. Malaysia kekal aman, stabil dan makmur. Terlebih dahulu, izinkan saya menzahirkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi dan mengucapkan tahniah atas pemasyuran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Saya dengan rendah hati berdiri di sini untuk membentangkan Belanjawan 2020 yang merupakan belanjawan kedua di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Sesungguhnya, tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari Langkawi telah mengilhamkan wawasan 2020 hampir 3 dekad yang lalu. Pada tahun 1991, bagi meraihkan kejayaan negara berada di landasan yang tepat untuk menjadi negara maju. Wawasan 2020 akan berjaya jika tidak oleh skandal kewangan, rasuah dan salah tabir urus oleh kerajaan terdahulu. Belanjawan Pakatan Harapan pertama yang dibentangkan pada tahun Yang berhormat, masa untuk membahas belum mula lagi. Ya, silakan. Tempoh ilauan pelaburan semula. உங்கள் திரைக்கு நேரலையாக Astro செய்திகள் இரவு 8:30 மணிக்கு ஆஸ்ட்ரோ விண்மீன் HD மற்றும் Astro வானவில்லில். Connect your PVR box and Astro Go app to stream the best of HBO Go on demand, exclusively for MoviePack customers.
tahun 2020 dan bagi memperuntukkan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibaca bagi kali yang kedua. Salam sejahtera, salam harapan dan salam sayangi Malaysiaku diucapkan kepada Tan Sri Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat di pihak kerajaan maupun pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan serta semua rakyat Malaysia yang dikasihi. Marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kerana berkat rahmat Tuhan, Malaysia kekal aman, stabil dan makmur. Terlebih dahulu, izinkan saya menzahirkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi dan mengucapkan tahniah atas pemasyuran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Saya dengan rendah hati berdiri di sini untuk membentangkan Belanjawan 2020 yang merupakan belanjawan kedua di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Sesungguhnya, tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari Langkawi telah mengilhamkan wawasan 2020 hampir 3 dekad yang lalu. Pada tahun 1991, bagi meraihkan kejayaan negara berada di landasan yang tepat untuk menjadi negara maju. Wawasan 2020 akan berjaya jika tidak oleh skandal kewangan, rasuah dan salah tabik urus oleh kerajaan terdahulu. Belanjawan Pakatan Harapan pertama yang dibentangkan pada tahun 2000. Yang berhormat, masa untuk membahas belum mula lagi. Ya, silakan. Reformasi institusi dan dasar berjiwa rakyat bagi memperbetulkan penyilingan kewangan dan salah guna kuasa yang berleluasa di bawah pentadbiran terdahulu. Belanja hasilan saksama ke arah kemakmuran bersama. Jangan mengganggu semasa Menteri Kewangan membuat ucapan. Kerajaan komited dan meneruskan maklumat wawasan 2020 dengan trajektori baru berasaskan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada Langkawi. Sistem mereka bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran produk, kerajaan akan memperuntukkan 550 juta ringgit bagi menyediakan geran padanan otomasi pintar kepada 1,000 syarikat pembuatan dan 1,000 syarikat perkhidmatan untuk mengotomasikan proses perniagaan. Geran ini diberikan secara padanan sehingga 2 juta ringgit bagi setiap syarikat. Kerajaan bercadang untuk menubuhkan 14 pusat peningkatan digital sehenti di semua negeri untuk memudahkan akses kepada pembiayaan dan pembangunan kapasiti perniagaan, terutamanya PKS sejajar dengan revolusi industri 4.0. Sejumlah 70 juta ringgit akan diperuntukkan kepada MDEC untuk menubuhkan pusat-pusat ini sebagai tambahan kepada program 100 Go Digital. Kerajaan bercadang untuk mewujudkan 3 perpustakaan digital baru di Kedah, Perak dan Johor bertujuan menggalakkan perkongsian pengetahuan dan pendidikan melalui kandungan digital. Cradle Fund melalui program Bimbing dan Pupuk atau Coach and Grow program telah melahirkan ramai usahawan teknologi berimpak tinggi melibatkan 469 syarikat dengan penjanaan hasil sebanyak 2.3 bilion ringgit, termasuk 300 juta ringgit yang telah pun diekspor.
Oleh itu, sebagai komitmen berterusan kerajaan untuk menggalakkan inovasi di peringkat awal, kerajaan akan menyediakan 20 juta ringgit untuk Cradle Fund bagi tujuan latihan dan grant untuk program ini. Bagi memastikan kemakmuran bersama dengan syarikat digital yang berjaya, kerajaan akan memperkenalkan konsep tanggungjawab sosial digital atau DSR. Tanggungjawab sosial digital ini adalah komitmen oleh sektor perniagaan untuk meningkatkan keupayaan tenaga kerja masa depan dengan kemahiran digital untuk masyarakat yang memerlukan. Untuk tujuan ini, sumbangan sektor swasta dalam aktiviti tersebut akan diberikan potongan cukai. Di samping itu, sebanyak 10 juta ringgit akan disediakan kepada MDEC untuk melatih usahawan mikro digital dan pakar teknologi bagi memanfaatkan e-marketplaces dan platform media sosial. Seramai 100 daripada usahawan mikro digital ini, yang majoritinya terdiri daripada wanita dan belia, telah berjaya menjana pendapatan sebanyak 23 juta ringgit dalam tempoh hanya 6 bulan, sekaligus mengubah kehidupan mereka. Kerajaan Pakatan Harapan mengiktiraf potensi tinggi e-sukan dan akan meningkatkan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit pada tahun 2020. Kerajaan mengucapkan selamat berjaya kepada pasukan Malaysia dan semoga memenangi sebanyak mungkin pingat emas di Sukan C di Manila pada bulan Disember tahun ini. Tan Sri Yang Dipertua, transformasi Malaysia kepada ekonomi digital hanya boleh direalisasikan sekiranya rakyat mengamalkan budaya digital dan mengambil bahagian dalam urus niaga digital menjurus ke arah masyarakat tanpa tunai. Berdasarkan Plan Sektor Kewangan Bank Negara Malaysia 2011 hingga 2020, Malaysia boleh menjimatkan kira-kira 1% daripada KDNK setiap tahun dengan beralih sepenuhnya kepada e-bayaran. Pada tahun 2018, jumlah urus niaga pembayaran mudah alih meningkat 20 kali ganda kepada lebih 24 juta transaksi berbanding kurang daripada 2 juta transaksi pada tahun 2017. Akan percepat transformasi ke arah peningkatan penggunaan e-dompet dalam masyarakat dan peniaga, terutamanya perusahaan perniagaan kecil dan runcit untuk menerima bayaran digital. Kerajaan akan menawarkan rancangan digital secara one-off bernilai RM30. Semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan tahunan kurang daripada RM100,000. Apa yang diperlukan hanya akaun e-dompet dengan identiti yang disahkan melalui penyedia perkhidmatan yang terpilih. Rangsangan digital secara one-off bagi setiap orang boleh ditebus dan digunakan untuk tempoh 2 bulan bermula 1 Januari 2020 dan akan tamat pada 29 Februari 2020. Kerajaan akan memperuntukkan sehingga RM450 juta kepada Khazanah Nasional untuk melaksanakan insentif ini yang akan memberi manfaat kepada 15 juta rakyat Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, untuk memudahkan akses kepada pembiayaan untuk PKS dalam segmen utama, kerajaan akan membuat penambahbaikan terhadap skim jaminan pinjaman perniagaan atau SJPP. Bagi PKS Bumiputera, PKS yang berorientasikan ekspor serta PKS yang melabur dalam otomasi dan digital, jaminan kerajaan akan dinaikkan daripada 70% kepada 80%. Sebagai tambahan, iuran jaminan turut dikurangkan kepada hanya 0.75%. SJPP juga menyediakan kemudahan jaminan baru sebanyak RM500 juta untuk usahawan wanita. Bagi terus menyokong usahawan Bumiputera baharu, SME Bank akan memperkenalkan 2 dana baharu di mana kerajaan akan menyediakan subsidi kadar faedah 2% setahun bagi mengurangkan kos pinjaman seperti berikut. Pertama, peruntukan dana RM200 juta khusus untuk usahawan wanita dengan tawaran pembiayaan sehingga RM1 juta bagi setiap PKS. Dan kedua, peruntukan dana RM300 juta untuk menyokong PKS yang berpotensi menjadi jago serantau. Untuk tujuan ini, keutamaan akan diberikan kepada pengeluar produk halal
serta pengolah produk dengan kandungan tempatan yang tinggi. Peruntukan sebanyak 10 juta ringgit juga akan disediakan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan bagi memberi tumpuan kepada khidmat nasihat dan kesedaran untuk pensijilan halal, pembangunan produk halal dan menyediakan platform untuk industri tempatan bersaing di pasaran halal antarabangsa yang kini dianggarkan bernilai $3 triliun. Bagi membolehkan kekal berdaya saing, mereka perlu terus meningkatkan ekspor. Kerajaan Pakatan Harapan akan menaikkan siling setiap syarikat bagi inisiatif geran pembangunan pasaran oleh Matrade dari RM200,000 kepada RM300,000 setiap tahun. Pada masa yang sama, siling untuk penyertaan dalam setiap pameran ekspor juga akan ditingkatkan dari RM15,000 kepada RM25,000. Kerajaan akan memperuntukkan RM50 juta untuk menggalakkan PKS menyertai lebih banyak aktiviti promosi. Komuniti Cina. Pembiayaan ini akan diuruskan oleh Bank Simpanan Nasional yang mempunyai lebih 380 cawangan di seluruh negara dengan kadar faedah 4% setahun. Bagi usahawan etnik India, kerajaan akan menyediakan pinjaman sebanyak RM20 juta di bawah skim pembangunan usahawan masyarakat India tekun nasional yang dijangka memberi manfaat kepada 1,300 usahawan India juga dengan kadar faedah 4% setahun. Institusi Kewangan Pembangunan atau DFI memainkan peranan penting sebagai institusi awam dalam menyokong maklumat pembangunan negara untuk memenuhi keperluan ekonomi baharu. Untuk mengukuhkan ekosistem ini, kerajaan melalui Bank Negara Malaysia mencadangkan pelan penstrukturan semula DFI dengan menubuhkan institusi kewangan baru dalam 2 fasa melalui penggabungan Bank Pembangunan Malaysia, Dana Jamin Nasional, SME Bank dan Bank Export-Import Malaysia. Untuk tahun ini, Kementerian Kewangan telah mewujudkan Jantikuasa Khas Kewangan Islam yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan dengan objektif utama untuk menggalak dan membangunkan ekosistem kewangan Islam dalam meletakkan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan kewangan Islam. Jawatan-kuasa ini akan pertama merangka blueprint ekonomi Islam yang melibatkan semua agensi berkaitan. Dan kedua, menganjurkan inisiatif outreach dan kursus profesional untuk meningkatkan kefahaman mengenai kewangan Islam di seluruh negara. Selain itu, potongan cukai bagi kos penerbitan dan potongan cukai tambahan bagi kos tambahan penerbitan sukuk di bawah prinsip wakalah akan dilanjutkan untuk tempoh 5 tahun sehingga tahun taksiran 2025 bagi terus mempromosikan aktiviti pengurusan dana Islam serta dana pelaburan mampan dan bertanggungjawab atau Sustainable and Responsible Investment, pengecualian cukai kepada syarikat pengurusan dana yang menguruskan dana patuh syariah dan dana SRI serta potongan cukai ke atas kos penerbitan sukuk SRI dilanjutkan untuk tempoh 3 tahun lagi sehingga tahun taksiran 2023. Tan Sri Yang Dipertua, demi mencapai kepelbagaian ekonomi untuk memperluaskan asas pertumbuhan, langkah spesifik akan dilaksanakan dalam 4 bidang. 4 bidang iaitu ekonomi hijau, pertanian, penyelidikan dan pembangunan serta pelancongan. Sebagai salah satu langkah untuk pembukaan pasaran bekalan elektrik, kerajaan akan melaksanakan peralihan daripada sistem berasaskan mekanisme Power Purchase Agreement kepada sistem pasaran terbuka. Penjana elektrik berasaskan tenaga boleh diperbaharui dapat bersaing secara langsung di pasaran runcit. Pasaran elektrik yang lebih telus dan terbuka akan dapat memastikan kos elektrik yang lebih kompetitif untuk pengguna Malaysia. Kerajaan berhasrat untuk berangka dasar yang berkaitan untuk mencapai sasaran negara bagi menjana 20% penggunaan tenaga daripada tenaga boleh baharu menjelang tahun 2025. Pada Belanjawan 2019, kerajaan telah memperluaskan senarai aset hijau yang layak untuk Ilawan Cukai Pelaburan Hijau atau GITA di bawah Direktori My Hijau. Untuk Belanjawan 2020, kerajaan akan melanjutkan galakan GITA dan pengecualian cukai pendapatan bagi perkhidmatan teknologi hijau sehingga 2023.
Bakri Farin yang mana dia dah sangat berusia, Farin. Tempoh pinjaman adalah selama 12 tahun, termasuk tempoh moratorium selama 4 tahun ke atas pembayaran balik. Penanaman semula akan dijalankan menggunakan teknik semaian terkini serta mematuhi piawaian pensijilan minyak sawit mampan Malaysia untuk memastikan produktiviti dan keboleh pasaran yang lebih baik. Kedua, kerajaan akan memperuntukkan 27 juta ringgit untuk menyokong usaha Lembaga Minyak Sawit Malaysia dalam meluaskan pasaran minyak sawit di peringkat antarabangsa dan menangani kempen anti minyak sawit. Untuk meningkatkan penggunaan biodiesel, penggunaan biodiesel B20 untuk sektor pengangkutan akan dilaksanakan menjelang akhir tahun 2020. Ini dijangka meningkatkan permintaan minyak sawit sebanyak 500,000 tan setahun. Kerajaan memahami akan kesukaran yang disebabkan oleh harga getah rendah dan penurunan hasil pada musim tengkujuh. Oleh itu, kerajaan akan memperuntukkan 200 juta ringgit untuk bantuan musim tengkujuh pada pekebun kecil getah yang layak di bawah RISDA dan juga Lembaga Industri Getah Sabah. Kerajaan juga akan menyediakan 100 juta ringgit untuk insentif pengeluaran getah pada tahun 2020 bertujuan meningkatkan pendapatan pekebun kecil yang terjejas akibat kejatuhan harga getah. Di samping itu, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 810 juta ringgit khususnya untuk kebajikan masyarakat feodal seperti berikut. 250 juta ringgit untuk program bagi meningkatkan pendapatan 11,600 orang peneroka. Kedua, 300 juta ringgit untuk hapus kira faedah pinjaman peneroka. Ketiga, 100 juta ringgit bagi bekalan air feodal. Keempat, 70 juta ringgit untuk perumahan generasi baru peneroka feodal. Dan kelima, 90 juta ringgit untuk menaik taraf jalan dan infrastruktur asas di kawasan feodal. Belanjawan 2020 juga akan menyediakan 738 juta ringgit untuk RISDA dan Felcra untuk melaksanakan pelbagai program penjanaan pendapatan yang akan memberi manfaat kepada lebih 300,000 pekebun kecil RISDA dan 100,000 peserta Felcra. Kerajaan telah meningkatkan peruntukan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani daripada 4.4 bilion ringgit untuk 2019 kepada 4.9 bilion ringgit untuk 2020 dengan memberi fokus khusus kepada meningkatkan pendapatan bagi pengusaha pertanian 2009 pada tahun 2020. Taswir yang dipertua, dalam usaha membantu petani, nelayan dan pekebun kecil mempelbagaikan sumber pendapatan, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 150 juta ringgit sebagai galakan program integrasi tanaman seperti cili, nanas, kelapa, tembikai dan buluh. Kerajaan juga berhasrat menjadikan padi pulut sebagai produk perdana Pulau Langkawi bagi meningkatkan pendapatan petani. Bagi menyokong inisiatif ini, kerajaan akan memperuntukkan 30 juta ringgit untuk penghasilan beras pulut di Pulau Langkawi yang dijangka memberi manfaat kepada 1,200 petani. Bagi meningkatkan hasil padi, kerajaan akan meningkatkan peruntukan input padi sebanyak 855 juta ringgit pada tahun 2020 berbanding 796 juta ringgit pada 2019 di bawah skim baja padi kerajaan persekutuan dan skim insentif pengeluaran padi. Di samping itu, kerajaan juga akan meneruskan subsidi padi bukit atau padi humah. Akhir sekali, kerajaan juga akan memperuntukkan sebanyak 43 juta ringgit ke arah pembangunan industri pertanian 4.0 bagi membangunkan bakar yang berkualiti dan produktiviti tinggi. R&D, taswir yang betul, kedudukan global Malaysia telah meningkat daripada kedudukan ke-37 di dunia pada tahun 2017 kepada kedudukan ke-35 pada tahun 2019 dalam Indeks Inovasi Global
yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization. Namun, usaha kita akan diteruskan dengan meningkatkan rangka kerja R&D Malaysia melalui pertama, menggiatkan R&D dalam sektor awam dengan peruntukan sejumlah 524 juta kepada pelbagai kementerian dan agensi. Kedua, kerajaan juga akan memperuntukkan 30 juta ringgit geran padanan R&D untuk menggalakkan kerjasama di antara industri dan ahli akademik bagi meningkatkan nilai tambah dalam penggunaan minyak sawit di sektor hiliran, terutamanya tocotrienol dalam produk farmaseutical dan bahan api biojet. Dengan kerjasama Kementerian Pendidikan untuk menggalakkan lebih ramai pelajar ke bidang STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Yang Ketua, Tahun Melawat Malaysia 2020 merupakan usaha utama kerajaan untuk menjenamakan Malaysia sebagai destinasi utama pelancongan dengan sasaran 30 juta pelancong. Kerajaan akan meneruskan pemberian 50% hasil cukai pelancongan kepada setiap kerajaan Tahun Melawat Malaysia 2020. Sebanyak 1.1 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, di mana 90 juta ringgit dihaskan untuk meningkatkan kesedaran, promosi dan program sempena kempen tersebut. Dalam pada itu, sebahagian besar daripada levy pelepasan yang dikenakan kepada penumpang yang keluar negara menggunakan pengangkutan udara mulai 1 September 2019 akan diperuntukkan kepada projek infrastruktur pelancongan. Untuk meningkatkan manfaat ekonomi Tahun Melawat Malaysia 2020, kerajaan akan mencadangkan insentif cukai yang disasarkan ke atas sektor kesenian dan pelancongan seperti berikut. Pertama, pengecualian cukai pendapatan kepada penganjur aktiviti kesenian dan kebudayaan serta pertandingan sukan dan rekreasi bertaraf antarabangsa yang diluluskan dan penganjur persidangan. Kedua, pelaburan baru bagi taman tema antarabangsa diberikan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 100% daripada pendapatan berkanun atau allowance sebanyak 100% ditolak sehingga 70% untuk 5 tahun. Ketiga, meningkatkan potongan cukai yang diberi kepada syarikat yang menaja aktiviti kesenian, kebudayaan dan warisan di Malaysia daripada RM700,000 hingga RM1,000,000 setahun. Keempat, allowance model dipercepatkan ke atas perbelanjaan bagi pembelian bas persiaran baru. Jenis pemasangan tempatan dituntut sepenuhnya dalam tempoh 2 tahun. Dan kelima, pengecualian duty excise sebanyak 50% bagi kenderaan pemasangan tempatan diberikan kepada pengendali pelancongan bagi pembelian kenderaan pelancongan baru yang layak. Akan memperuntukkan RM5 juta kepada Agensi Pembangunan Ekonomi Kebudayaan atau Cendana untuk menyokong galeri set seni visual dan penganjur peratus. Ada juga isu di situ apabila pertukaran tangan rakyat dan terbaru golongan ketidaktentuan ekonomi global.
Memasuki minit-minit terakhir sebelum Belanjawan 2020 dibentangkan di Parlimen sebentar nanti. Pastinya rakyat Malaysia ternanti-nantikan apakah yang akan diperolehi mereka untuk Belanjawan 2020 ini. Satu belanjawan yang bukan mudah sebenarnya. Ianya dibuat ketika ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Apatah lagi komoditi terbesar negara seperti kelapa sawit turut mendapat tentangan yang hebat daripada pihak EU sendiri, negara-negara EU. Satu lagi dalam domestik pula, kita lihat kos sara hidup terus menjadi persoalan di kalangan rakyat, dan terbaru golongan M40 juga turut menyuarakan hasrat mereka supaya kerajaan lebih memandang serius mengenai kehidupan mereka. Hari ini saya ditemani oleh rakan saya, rakan penyampai dan juga wartawan meja ekonomi Azri Idris. Azri. Taufik. Apa khabar Taufik? Baik Azri, hari ini ceria Azri ya? Ya, ceria sambil menantikan debaran Belanjawan 2020 yang akan dibentangkan sebentar saja lagi oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng di Parlimen, ya Taufik. Okey. Seperti biasa kita nak tahu juga apakah perbezaan di antara kata peruntukan untuk tahun ini 2019 dan juga 2018. Kalau kita dapat saksikan sebenarnya peruntukan untuk tahun 2019 iaitu tahun ini berjumlah 314.5 bilion ringgit. Ianya naik berbanding dengan tahun 2018 iaitu hanya sebanyak 280.2 bilion ringgit. Seperti itu, dari mana datangnya ataupun sumber peruntukan ini? Mengikut 2019, pinjaman dan penggunaan aset kerajaan berjumlah 16.8%, manakala 2018 14.4%. Saya cukup tertarik dengan cukai pendapatan ini. Cukai pendapatan orang kata menjadi sumber kepada peruntukan bagi tahun 2019 sebanyak 40.3%, tapi bagi tahun 2018 42.6%. Ada penurunan di situ. Mungkin dan isu cukai sekarang merupakan isu yang paling sensasi yang diperkatakan bukan sahaja dalam pakar-pakar ekonomi, industri, malah juga rakyat, Taufik. Okey, dan satu lagi lah cukai langsung 2019 berjumlah 2.6%, manakala 2018 3%. Ada juga isu di situ apabila pertukaran sistem GST diadaptasi menjadi SST pula. Jadi mungkin orang kata sumber tersebut berkurangan dari sudut itu. Aziz ingin mengkongsikan sedikit tak orang kata suasana ekonomi untuk Malaysia sepanjang 2019 ini sehingga Oktober. Okey, mungkin kita boleh kongsikan kepada semua panelis kita dan juga penonton di rumah mengenai data ekonomi 2019. Dan seperti yang kita semua tahu bahawa Belanjawan 2020 yang bakal dibentangkan hari ini merupakan titik permulaan kepada wawasan kemakmuran bersama yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 5 Oktober lalu, dan ini juga merupakan belanjawan terakhir bagi RMK 11, rancangan Malaysia ke-11, dan suka ingin saya kongsikan mengenai prestasi ekonomi bagi sepanjang tahun 2019. Dan jika kita dapat lihat sepanjang 2018 dan juga 2019, dan ingin saya kongsikan bagi suku pertama 2019, kadar pertumbuhan keluaran dalam kasar negara adalah sebanyak 4.5%, manakala bagi suku kedua untuk 2019 adalah 4.9%, dan lebihan dagangan untuk tempoh Januari hingga Julai 2019, dan terdapat sedikit kenaikan, Taufik, iaitu sebanyak 15.9%, iaitu 81.6 bilion ringgit berbanding yang dicatatkan pada tahun 2018 iaitu 70.5 bilion ringgit. Satu perkembangan positif. Yes. Kita di Asia dan juga negara China sebagai jentera yang akan menerajui perkembangan. Jadi di situ saya fikir ada baiknya diwujudkan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di Asia, baik dia negara China, India ataupun di rantau ASEAN sendiri. Jadi maknanya kita kena meneraki pasaran. Keduanya yang lebih penting, kita telah cerita berkenaan dengan apa yang dikatakan pertukaran peranan di pasaran pekerja, termasuk PKS dan juga soal gaji dan apa yang boleh dilakukan untuk menambah nilai. Dan di situ saya fikir untuk semua lapisan pekerja, baik dia pengurusan, pertengahan ataupun bawahan, mereka perlu perhatian pada perkembangan yang telah berlaku. Dan ini adalah satu fenomena global dan juga membawa implikasi kepada semua sektor. Jadi di sini kita perlu ada kesedaran yang tinggi, bukan saja dari segi pengubah dasar
yang lebih penting di kalangan semua lapisan pekerja, baik dia sektor awam ataupun sektor swasta. Kerana kalau kita mengelak, kita tidak dapat membina profil kewangan untuk landlord itu sendiri, untuk kekuatan kewangan dia. Ya, ini topik menarik. Okey, kita nak balik kepada Datuk David Chua. Kita berbicara mengenai cabaran ekonomi domestik, pelbagai isu pembiayaan, PKS, hartanah rumah. So, kita seperti yang kita tahu sekarang, cabaran ekonomi global akan memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia secara keseluruhannya. Jadi kita nak tanya Datuk David Chua, adakah kerajaan mengenal pasti ataupun mengambil kira perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan juga China mungkin dimasukkan pakej stimulus bagi membantu rangsangan sektor industri? Ya, saya fikir memang perkara ini diambil kira. Walaupun perkara ini baru saja berlaku mungkin dalam setahun, tapi akan berlarutan untuk tahun-tahun akan datang. Jadi sebagai satu langkah penting, saya tertarik dengan cadangan doktor tadi, kita wujudkan apa yang dikatakan peluang mencipta kekayaan. Yang perinciannya macam ini. Pertama sekali, kita kena mengenal pasti mananya peluang berniaga supaya pembangunan keusahawan boleh dilakukan. Itu satu. Keduanya, kita perlu menumpukan di mana lokasi-lokasi pertumbuhan yang penting. Kalau masa dulu, secara umumnya diadakan dasar kita nak bangunkan usahawan. Jadi dia berselerak merata tempat. Bagi sekarang ini, memang negara kita, terutama di Malaysia Datuk, kami baru saja menerima isyarat daripada mengenai pembentangan bajet yang akan dilakukan oleh Menteri Kewangan ketika ini. Kita akan bersambung lagi, Datuk. Kita akan sambung lagi topik-topik yang bersama dengan ke-88 tetamu kita hari ini. Kita terus saja ke Parlimen bagi mengikuti pembentangan Belanjawan 2020 oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Sesungguhnya, tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari Langkawi telah mengilhamkan wawasan 2020 hampir 3 dekad yang lalu. Pada tahun 1991, bagi meraihkan kejayaan negara berada di landasan yang tepat untuk menjadi negara maju. Wawasan 2020 akan berjaya jika tidak oleh skandal kewangan, rasuah dan salah tabir urus oleh kerajaan terdahulu. Belanjawan Pakatan Harapan pertama yang dibentangkan pada tahun 2020 Yang berhormat, masa untuk membahas belum mula lagi. Ya, silakan.